dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Kembali kita di video kali ini bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tingkatan 1. Pada topik hari ini kita akan belajar mengenai perhubungan di bawah tajuk Pendidikan Kesihatan, Reproduktif dan Sosial PIES. Baiklah, pada akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat mengetahui cara berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan, memahami perhubungan interpersonal dalam kalangan ahli keluarga, rakan, guru dan jiran, mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi secara berkesan iaitu mendengar dengan teliti, mengekalkan eye contact serta meluahkan perasaan, idea dan fikiran, kemudian menilai kepentingan berkomunikasi secara berkesan dalam kalangan ahli keluarga, rakan, guru dan jiran. Kita terus pergi kepada komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang menggunakan percakapan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima. Contohnya seperti perbualan, perbuatan, telefon dan mesyuarat. Seperti yang cikgu buat sekarang, cikgu bersuara dan menyampaikan maklumat pembelajaran ini. Ia dipanggil komunikasi lisan. Komunikasi bukan lisan pula adalah bukan verbal. Ia adalah komunikasi yang tidak menggunakan percakapan, contohnya seperti email, surat menyurat, ekspresi muka, berjabat tangan iaitu bahasa badan dan isyarat. Kita pergi kepada interpersonal. Ia adalah kemahiran berinteraksi dengan individu lain atau sekumpulan individu seperti ahli keluarga, rakan, guru dan jiran. Ia melibatkan kemahiran secara lisan dan bukan lisan. Seperti situasi cikgu sekarang, cikgu berinteraksi dengan anda semua. Kalau dalam kelas, komunikasi antara cikgu dan ramai murid adalah secara lisan dan bukan lisan. Itu ialah interpersonal. Perhubungan interpersonal pula adalah penyampaian dan penerimaan mesej antara dua atau lebih individu. Maksudnya, kalau kita hendak berkomunikasi, ia tidak akan terjadi komunikasi jika hanya seorang sahaja individu yang bercakap. Kita memerlukan satu atau dua orang untuk kita berbual. Maksudnya di sini haruslah ada komunikasi dua hala. Kemudian, melibatkan semua aspek komunikasi seperti mendengar secara aktif, pembujukan, penegasan, komunikasi bukan verbal dengan semua individu dan lain-lain. Seterusnya adalah bersifat terus tanpa perantaraan atau saluran. Komunikasi yang berkesan membolehkan kita bekerja dalam satu pasukan, berbincang dan membuat keputusan bersama, membantu guru dan rakan merapatkan hubungan dengan guru dan rakan-rakan. Kita pergi slide seterusnya iaitu penyelesaian masalah melalui komunikasi berkesan, iaitu cara berkomunikasi dengan berkesan, mendengar dengan teliti, mengekalkan eye contact, meluahkan perasaan, idea dan fikiran. Kemudian, kepentingan kemahiran komunikasi ialah mengelakkan konflik salah faham dan ketegangan dalam perhubungan antara ahli keluarga, rakan, guru dan jiran. Apabila kita memiliki kemahiran komunikasi yang berkesan ini, contohnya rakan kamu tengah bergaduh, si A dan si B. Jika anda memiliki kemahiran komunikasi yang baik, anda dapat membantu meleraikan konflik rakan-rakan anda dengan baik dan tenang, dan mereka juga dapat menerima apa yang diperkatakan oleh anda. Antara masalah dalam komunikasi berkesan dan perhubungan interpersonal ialah konflik pertembungan dan penentangan antara dua orang yang berbeza, mengendalikan rungutan dan aduan, mengendalikan kemarahan orang, mengendalikan orang yang bersikap autokratik, mengendalikan orang yang menikam dari belakang, dan mengendalikan orang yang sentiasa mencari kesalahan orang lain. Ini adalah tips komunikasi dengan orang yang kita baru kenal, iaitu dengan memulakan kata-kata atau pernyataan yang sederhana dan membuat dia memperkenalkan dirinya serta memberikan soalan yang mencetuskan minat seseorang. Kemudian sentiasa melakukan eye contact ketika berbual, beritahu tentang diri anda apabila ditanya dan cuba untuk elak kata-kata yang menyinggung perasaan atau gurauan yang tidak sesuai atau terlalu kasar. Dan akhir sekali,
mengajak kepada perhubungan persahabatan. Jadi sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini mengenai topik perhubungan. Cikgu harap anda semua faham dan jelas dengan penerangan yang telah diberi. Jika anda ada sebarang soalan yang ingin ditanyakan kepada cikgu, cikgu alu-alukan untuk terus berhubung dengan cikgu dan bertanya soalan. Sekian sahaja daripada cikgu. Jumpa lagi.